Good morning, class. Today is Thursday, 15 July 2021. First lot, we're going to learn about numbers. We want to spell it. So, watch the video from the YouTube that teachers given previously and write the spelling on your writing books. 1 O-N-E 1. 2 T-W-O 2. 3 T-H-R-E-E 3. 4 F-O-U-R 4. 5 F-I-V-E 5. 6 S-I-X 6. 7 S-E-V-E-N 7. 8 E-I-G-H-T 8. 9 N-I-N-E 9. 10 T-E-N 10. Great job! Now you are finished to learn the spell of the numbers. Don't forget to write the number also. Write carefully, make sure all correct. Okey, seterusnya kita nak belajar tentang sains awal. Minggu ni cikgu nak bagi kerja untuk kita buat projek sains. Selain daripada menamakan sayur-sayuran dan buah-buahan, kita juga nak namakan makanan-makanan lain. Sebab apa? Jom kita tengok. Murid-murid tahu tak apa itu piramid? Piramid tu yang bentuk macam segitiga. Piramid makanan pula bermaksud cadangan hidangan untuk makanan yang sihat. Sebenarnya piramid makanan Malaysia telah diwujudkan pada tahun 2010. Tapi tahun lepas ia ditambah baik dan terbentuklah piramid makanan yang baru. Jom kita tengok. Okey. Piramid makanan Malaysia tahun 2020 ditambah baik bagi mendidik rakyat Malaysia mengambil makanan dengan betul. Ia merupakan panduan cara-cara untuk mengambil makanan secara sihat dalam pemakanan harian. Okey. Bentuk dia macam segitiga kan? Selain daripada segitiga, dekat bawah tu jangan lupa ada juga gelas untuk minum air kosong ataupun air masak. Penting tahu air masak ni. Okey, mari kita tengok tingkat demi tingkat. Kat sini kalau kita kira ada 4 tingkat. Yang atas sekali tu apa? Okey, yang atas sekali tu adalah minyak, gula, garam. Dia bukan dalam bentuk yang secara terus. Tapi gula juga ada dalam bentuk-bentuk yang lain. Seperti gula merah, makanan-makanan yang manis. Okey. Dalam tu juga ada minyak. Minyak termasuk juga butter, margarin, santan. Okey. Itu ialah makanan yang kita kena ambil sedikit sahaja dalam diet harian kita. Okey, kita tengok tingkat yang bawah pula. Okey, yang bawah adalah susu dan produk tenusu. Susu ni contohnya macam susu yang
Biasa kita minum bancuh tu. Tapi bukan susu pekat je, susu nutrisi. Susu yang daripada lembu ataupun kambing. Selain daripada tu juga, dia juga dalam bentuk lain seperti yogurt dan juga keju. Untuk tingkat yang kedua ni, dia bagi kepada dua. Sebelah susu, sebelah protein. Contoh macam ayam, ikan, daging, telur, tahu dan sebagainya. Okey, tingkat yang bawah pula. Yang bawah ni ialah makanan yang mengandungi karbohidrat. Karbohidrat tu contohnya dia dah siap bagi dah. Kalau roti berapa keping, kalau jagung berapa, biskut berapa. Ini untuk seharian. Ada nasi tak? Ada. Nasi 2 sendok, ada oats, ada ubi-ubian, ada mi, makaroni, spaghetti. Itu contoh-contoh makanan yang ada karbohidrat. Karbohidrat ni untuk bagi tenaga. Okey, akhir sekali tingkat yang bawah pun dibagi kepada dua. Iaitu sayur-sayuran. Ada gelas kan? Gelas tu untuk air masak. Kena minum 6 hingga 8 gelas sehari. Itu dah pun sama juga. Dalam bentuk cawan. Maksudnya hidangannya untuk satu cawan. Berapa sukatannya? Penuh ke? Separuh ke? 3 suku ke? Okey? Dan buah-buahan. Untuk berapa potong buah-buahan, berapa biji. Itu contoh-contohnya. Tapi sebenarnya buah-buahan ada banyak lagi jenis kan. Nanti murid-murid boleh belajar dan tengok ataupun cari maklumat bersama ibu bapa. Okey, yang tingkat bawah ni untuk bagi vitamin. Vitamin ada macam-macam dan setiap vitamin ada kelebihannya yang tersendiri. Okey. Itu dia. Jadi, cikgu nak murid-murid buat bentuk model. Nanti lepas video ni, cikgu akan hantar contoh untuk murid-murid tengok macam mana cara nak buat. Tapi dia punya level makanan tu tak sama tau. Sebab itu mungkin model yang lama. Tapi ini adalah berdasarkan piramid makanan Malaysia tahun 2020. Contoh saja cikgu bagi. Jangan ikut dia punya level makanan tu. Level makanan ikut yang cikgu ajar tadi. Yang screen warna purple tadi. Okey? Kenapa kita nak buat model ni? Sebab kita nak buat program pemakanan sihat. Hari tu kita dah buat sebelum cuti hari tu. Kita buat fasa 1. Okey. Kalau PAS pun kita ada buat. Ini merupakan program tahunan yang kita akan buat 2 kali setahun. Jadi, bila murid-murid kat rumah ni, bolehlah buat dengan ibu bapa. Okey. Jadi, minggu depan cuti sekolah kan. Adalah aktiviti nak buat. Okey. Buat bersama-sama dengan ibu bapa. Adik-beradik pun boleh. Okey. Jadi tempoh masanya lama. 15 sampai 25 Julai. Lebih kurang 10 hari. Okey. Boleh urus masa masing-masing. Okey. Yang contoh cikgu bagi tu hanyalah sebagai bimbingan. Terpulang kepada kreativiti ibu bapa dan murid-murid untuk membuatnya. Untuk menghasilkannya. Dah siap nanti boleh hantar gambar atas, bawah, keliling. Okey. Dan juga video. Boleh diterangkan secara tulisan ataupun boleh diterangkan menggunakan
suara murid-murid. Okey? Selamat mencuba. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Cikgu harap semua boleh buat yang terbaik. Ingat, walaupun cuti, bangun pagi-pagi, belajar rajin-rajin, dengar dan patuhi ibu bapa. Cikgu Nora sayang semua. Love you.